Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pengurusi serta ahli jawatan kuasa pentadbir Masjid Mujahidin dan para penonton sekalian. Alhamdulillah kita sambung lagi tentang surah Al-Muluk. Kali ini kita bawa ayat yang kedua. Pada yang lepas kita telah katakan tentang ayat yang pertama dan kali ini saya akan membaca pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Huraian daripada ayat yang kedua ini dalam surah Al-Muluk, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan di dunia. Dihidupkan siapa yang disukainya dan dimatikan siapa yang disukainya. Didahulukan mati daripada hidup. Kalau orang tanya, mati dulu ke hidup dulu? Kalau tafsir ini mengatakan bahawasanya kita didahulukan dengan mati dulu. Daripada kita tidak ada, kemudian kedua orang tua kita bernikah daripada benih inilah akan menjadikan seketul daging, segumpal darah, kemudian dijadikan roh manusia, kemudian barulah dilahirkan. Kata para ulama, mati bukanlah bererti binasa, maknanya terus. Tidak, tuan-tuan. Sebenarnya kata ulama, mati itu hanya terputus sementara saja, iaitu berpindah daripada alam ke alam yang lain. Dari satu alam ke alam yang lain. Kerana itu telah sabit mengikut hadis sahih Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, bahawasanya mayat ada mendengar. Jadi kalau sekiranya orang itu mati terus binasa, dah tak ada langsung dia boleh hidup, bagaimana kata Nabi SAW, mereka yang mati di dalam kubur tadi boleh mendengar, menjawab salam daripada orang yang hidup. Ada melihat dan juga ada yang merasakan semasa dia berada di dalam kubur. Dia merasakan, tuan-tuan. Orang yang dah mati dalam kubur ni, maka itu tadi yang permulaan yang kita awal daripada bahaskan tentang ayat Surah Al-Muluk ini, nak mengatakan bahawa malaikat munkar dan nakir akan datang untuk menyoal. Maka itulah orang yang dalam kubur akan merasakan mereka disoal. Sebenarnya mereka tidak mati terus, tidak binasa. Sebenarnya mereka ni tadi berpindah daripada alam lain ke alam lain. Kemudian sebagaimana sabda Nabi SAW, inna ahadakum idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Maknanya apa? Sesungguhnya seseorang daripada kamu apabila diletakkan dalam kuburnya, sedang sahabat-sahabatnya telah meninggalkannya, sesungguhnya benar-benar dia telah mendengar bunyi kasut-kasut mereka. Jadi kalau mereka ni tadi mati terus binasa, mereka tidak akan hidup dan tidak akan dengar, tuan-tuan. Jadi maknanya boleh juga dikatakan sebagai hidup mereka dalam alam barzah. Mereka hidup sedangkan mereka ni tadi boleh mendengar desakan kasut-kasut daripada orang yang hidup di atas tanah. Dan sabda Nabi SAW yang bermaksud, demi Tuhan yang nyawa saya berada di tangannya, bukanlah kamu lebih mendengar apa yang saya kata daripada mereka mendengar, tetapi mereka tidak dapat menjawab. Maka mati itu merupakan terputus hubungan roh daripada badan dan bercerainya nyawa daripada jasad. Itulah yang dikatakan tentang kematian. Jadi maknanya orang yang mati ni tadi bukan tidak ada hubungan dengan yang lain, ada hubungan, sebab roh ni tadi mereka hidup, tuan-tuan. Kalau roh mereka ni tadi mereka mengamalkan amalan yang baik, alhamdulillah, mereka berada di alam roh dalam keadaan nyaman, tenteram. Tetapi waktu hidup mereka kemudian mati. Matinya mereka ni tadi, kemudian amalan mereka ni tidak melakukan kebaikan,
mereka banyak melakukan kemaksiatan. Allahu Akbar. Dikatakan dalam kubur ni tadi, mereka akan diseksa jasad dengan roh sekali. Itu pun, dan orang yang kena seksa ni pun merasakan kesakitan, kepedihan, kepayahan waktu mereka berada di dalam kubur. Bagaimana kalau kita mengatakan mereka ni bila mana mati ataupun mereka binasa? Cuma peralihan, berpindah antara alam dunia ke alam roh, iaitu alam kubur. InsyaAllah pada ayat yang kedua ini kita akan sambung nanti pada ayat yang ketiga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.